Dan malam ni kita masih lagi membincangkan sembahyang-sembahyang sunat yang disyariatkan dalam agama kita. Dan malam ni kita masuk kepada sembahyang sunat yang seterusnya, iaitu nama dia sunat tahajud. Sunat tahajud. Bila seseorang jaga daripada tidur, waktu malam disunatkan ia sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat tahajud. Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan tidak lebih daripada 8 rakaat. Di kitab ni dia sebut sembahyang tahajud tu maksimumnya 8 rakaat. Tapi sebenarnya pendapat yang muktamad, sembahyang tahajud ni dia tidak ada bilangan had maksimum. Tuan-tuan boleh buat sampai 10, 20, 30, 100, 200, 400. Ikut tuan-tuan lah. Kalau rajin lagi banyak. Sebab tu ada ulama-ulama yang semayangnya ratusan rakaat satu malam. Ada. Baik. Lafaznya, lafaz niat usalli sunnat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku semayang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Cara mengerjakan sunat. Cara-cara mengerjakan sunat ihram, sunat istikharah, sunat hajat dan sunat tahajud sama macam merawatib. Iaitu rakaat yang pertama baca Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua baca Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Cuma niatnya sahaja berbeza mengikut namanya. Okey? Ini yang disebutkan di sini. Jadi kesimpulannya tuan-tuan semua, sembahyang sunat tahajud satu sembahyang yang kita lakukan selepas daripada tahajud. Tahajud ni maknanya dalam bahasa Melayu terkejut daripada tidur, bangkit daripada tidur. Kerana itu tuan-tuan semua, sunat tahajud syarat dia kena tidur dulu. Sebab tahajud tu maknanya bangkit daripada tidur. Sembahyang yang dilakukan selepas bangkit daripada tidur. Dan tidur tu pula nak kena lepas daripada sembahyang isyak. Kalau tidur sebelum sembahyang isyak, tak jadi. Contohnya sekarang ni tuan-tuan tertidur. Tidur ataupun tertidur dalam kuliah ke apa, tak kisah. Lepas tu tuan-tuan bangun nak sembahyang tahajud, tak boleh. Sebab sekarang ni tuan-tuan belum lagi sembahyang isyak. Tetapi bagi orang yang musafir, dia sembahyang jamak taqdim. Sembahyang maghrib, lepas pada sembahyang maghrib dia sembahyang tu isyak. Jamak taqdim. Sekarang ni katalah dia baru balik daripada kampung dia, kan cuti sekolah, balik kampung. Dia baru sampai petang ni, dia singgah di masjid dulu sembahyang 2 rakaat, sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, dia pun sembahyanglah isyak sebelum masuk ke kawasan perkampungan dia. Kan? Sebab kalau dah masuk, ikut sebagian ulama dah tak boleh jamak dah. Jadi qadha dah, kan? Baik. Dia pun bukan qadha, tak boleh jamak lah. Qadha tak ada lagi. Silap. Tak boleh jamak dah lah. Maghrib boleh. Isyak nanti kena sembahyang dalam waktunya. Jadi dia pun sembahyang sini dulu. Dia dah sembahyang isyak. Dia pun balik sampai ke rumah. Dia sampai ke rumah, dia pun nak sembahyang terus. Sembahyang apa tuan-tuan semua? Sembahyang tahajud. Tak boleh lagi lah sembahyang tahajud. Pasal apa tak tidur? Dia pun tidur sekejap dulu. Sampai-sampai dia tidur atas khusafah. Sedar-sedar, orang tak azan lagi isyak di masjid. Dia tidur sekejap je. Tak apa, sekejap ke lama tak kisah. Dia sedar-sedar, baru pukul 8 suku, belum azan lagi. Jadi dia pun sembahyang tahajud terus. Boleh? Tak semestinya tahajud tu pukul 4 pagi. Tak semestinya tahajud tu pukul 5 pagi. Tahajud tu sembahyang yang kita sembahyang lepas daripada kita bangun tidur waktu malam. Tidur tu pula kena lepas solat isyak yang sah. Solat isyak yang sah. Jadi solat isyak tu tak kisah.
solat isyak tu dalam waktu dia ke ataupun sebelum waktu dia. Kalau jamak takdim, maksudnya solat isyak tu sebelum daripada waktunya. Itu tak ada masalah tuan-tuan semua. Jadi syaratnya kena tidur walaupun sekejap. Kalau tak tidur, tak dinamakan sembahyang tahajud, tapi boleh panggil qiyamul lail. Apa beza qiyamul lail dengan tahajud? Qiyamul lail itu sembahyang malam. Qiyamul lail maksudnya sembahyang pada waktu malam. Apa sahaja sembahyang tuan-tuan semua waktu malam dipanggil qiyamul lail. Bermula daripada maghrib tadi sampai ke subuh besok. Tuan-tuan sembahyang ba'diyah maghrib, tuan-tuan sembahyang solat awabin selepas daripada maghrib, tuan-tuan sembahyang isyak, tuan-tuan sembahyang ba'diyah isyak. Lepas ni kan ba'diyah isyak, itu qiyamul lail dah tu. Tuan-tuan pun tak tidur, tuan-tuan sembahyang terus, sembahyang sampai ke subuh, tak tidur malam. Tuan-tuan dapat pahala qiyamul lail, tapi tahajud tak ada. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak tidur. Kita tak tidur, maknanya tak ada tahajud. Tahajud tu syaratnya mesti kena tidur. Jadi kalau tuan-tuan tidur, bangun, sembahyang. Jadi sembahyang tu tadi juga sembahyang tahajud dan juga sembahyang qiyamul lail. Dua nama. Kenapa panggil qiyamul lail? Kerana sembahyang waktu malam. Kenapa panggil sembahyang tahajud? Kerana sembahyang itu sembahyangnya lepas daripada tidur. Dah tidur lepas isyak tadi, tidur bangkit, Allah saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh. Itu macam tu. Jadi tuan-tuan akan dapat 2 pahala. Pahala qiyamul lail dan juga pahala tahajud. Sama juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuan-tuan semua sembahyang sunat tarawih. Tarawih itu juga dipanggil qiyamul lail sebab sembahyangnya pada waktu malam. Jadi ada orang kata kita qiyamul lail, dah tarawih tu dah qiyamul lail dah. Bukan qiyamul lail malam karang kan? Malam karang pun qiyamul lail juga. Sekarang pun qiyamul lail juga. Al-lail maksudnya malam. Qiyam tu dirikan al-lail malam, dirikan malam. Malam tu mulanya daripada mana? Maghrib sampai ke subuh. Jadi selalu silap faham kita. Kita qiyamul lail. Sekarang boleh qiyamul lail. Tak nak karang. Karang kalau tidur panggil tahajud. Qiyamul lail tuan-tuan semua tak ada masalah. Tarawih tu dah dipanggil qiyamul lail. Tapi kita pelik betul qiyamul lail awal-awal malam. Orang qiyamul lail hujung malam. Sebab kita biasa macam tu. Sebenarnya tarikh qiyamul lail sembahyang waktu malam. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang tarawih, tuan-tuan dapat pahala tarawih dan juga dapat pahala qiyamul lail. Kalau tuan-tuan sembahyang tarawih, lepas tuan-tuan bangun tidur, lepas isyak tu tuan-tuan tidur dulu. Lepas tidur, korong-korong bangun. Tak sembahyang tarawih. Tidur dulu. Bangun pukul berapa? Pukul 2 pagi. Tuan-tuan sembahyang tarawih pukul 2 pagi. Tuan-tuan akan dapat 3 pahala. Pertama, pahala qiyamul lail, sembahyang malam. Yang kedua, pahala tarawih sebab sembahyang tarawih. Dan yang ketiga, pahala tahajud. Kerana apa? Kerana sembahyang yang disembahyangkan selepas daripada tidur. Tidur lepas isyak. Jadi sebab itu dalam kitab, saya tak ingat siapa kata, tapi dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, nasihat agama tu, dia kata sembahyang tarawih pada awal malam min bid'il kusala, daripada bid'ah yang dilakukan oleh orang malas. Malas lah kita tu. Kita sembahyang tarawih awal. Dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, nasihat agama, dia sebut itu min bid'il kusala, daripada bid'ah yang dilakukan oleh orang malas. Sebab dulu lama dulu sembahyang tarawih lewat. Tidur dulu. Pukul 3 bangun sembahyang tarawih. Kalau buat pukul 3 tarawih tinggal tu imam kata Bilal. Tak. Tak ada orang datang. Itu tuan-tuan semua. Ini boleh faham Dia punya perbezaan. Jadi
Kalau mudah kita nak faham, kita buatlah lingkungan bulatan, bulat. Ini semua ni dipanggil qiyamul lail. Dalam qiyamul lail tu, kita buat catapai dalam qiyamul lail tu, tuan-tuan semua. Adanya semayang yang dipanggil tahajud. Adanya semayang yang dipanggil taubat kalau buat waktu malam. Adanya semayang yang dipanggil semayang tasbih kalau buat waktu malam. Adanya semayang yang dipanggil semayang hajat, istikharah, apa tak kisahlah. Yang penting buatnya waktu malam, semua tu dipanggil qiyamul lail. Dan tuan-tuan boleh buat terus lepas isyak pun tak ada masalah. Dapat dah pahala qiyamul lail. Sebab tuan-tuan kita tak sama. Ada orang dia perlukan rehat yang cukup untuk bekerja di siang hari besok. Dia tak boleh nak bangun pukul 4, pukul 3 pagi tu. Lalu lepas isyak dia terus semayang. Semayang tasbihnya, semayang hajatnya, semayang istikharahnya, semayang taubatnya. Kemudian dia tutup terus dengan semayang witir. Kemudian dia pun tidur. Bangun karang, bangun dekat anak subuh, mandi-mandi tu pergi semayang subuh. Sebab dia bila dia tidur, tidur betul-betul. Besok dia nak kerja penat. Tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan semua, dia buat kita ni bermacam-macam ragam di atas dunia ni. Macam-macam. Kullun ya'malu ala syakilati. Kamu beramal atas dunia ni, bekerja macam-macam cara. Ada yang petani, ada yang kerja pejabat di Dalaikon, ada yang kerja buruh, hak penat guna badan, ada hak relax tuan-tuan semua. Dia kerja sains je, tulis-tulis sikit. Macam-macam kerja manusia. Allah Ta'ala buat belaka. Itu. Jadi kemampuan manusia itu berbeza-beza. Itu perbezaan antara tahajud dan semayang qiyamul lail. Kemudian tuan-tuan semua selingan sikit tambahan. Semayang tahajud ini tuan-tuan semua adalah sembahyang yang dilakukan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Jadi ini adalah cara hidup orang-orang soleh. Kebanyakan orang soleh, bahkan boleh kata ke semua orang soleh, amalan mereka tahajud tak tinggal. Satu hari ada seorang datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang nak minta belajar hadis dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tak apalah, kalau nak belajar hadis boleh. Tapi sekarang ni dah waktu malam, besoklah kita start belajar. Jadi malam ni tidur dululah kat rumah saya ni, tidur kat sebelah ni. Imam Ahmad pun suruh budak tu tidur situ. Dan diletakkan di sebelah budak tu tadi sebesin air. Lalu masuk Imam Ahmad ke dalam tempat tidur dia. Besok pagi Imam Ahmad datang dan kejutkan budak tadi. Bila dia kejut budak tadi, maka tuan-tuan semua, dia tengok air yang dalam besin tadi tak disentuh pun. Bila air tak disentuh, tuan-tuan semua, apa jadi? Kata Imam Ahmad, wahai budak, kamu baliklah, kamu tak boleh belajar hadis lagi. Terkejut budak tadi. Pasal apa Tuan Guru? Sebab antara ciri-ciri ahlul hadis ialah semayang malam mesti kena buat. Qiyamul lail tak boleh tinggal. Jadi untuk kamu belum layak lagi, kamu kena balik dulu, istiqamahkan dulu semayang qiyamul lail, barulah boleh menuntut hadis. Itu ulama zaman dulu. Itu beza tuan-tuan semua. Jadi maknanya cara hidup ulama memang tak tinggal qiyamul lail. Kita tengok Imam Ahmad macam tu. Imam Syafi'i malamnya dibahagi dengan 3. 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk ibadat, semayang dan sebagainya. Imam Abu Hanifah juga macam tu. Qiyamul lail sepanjang malam. Bahkan diriwayatkan Imam Abu Hanifah selama hampir 40 tahun dia tak tidur malam, beribadat dan ilmu malam. Sebab malam ni waktu bagus untuk ilmu dan ibadat. Maka dia tak tidur malam. Yang dia tidurnya siang, qailulah tadi. Qailulah tu sebelum zuhur. Malam tak tidur. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah sembahyang subuh dengan wudu isyak selama hampir 40 tahun. Malam tak batal wudu. Masya Allah. Itu. Ini kehebatan ulama-ulama lah. Itu karamah Allah Ta'ala bagi kat dia.
Bukan karamah ni terbang atas langit ya tuan-tuan semua. Atas langit tu bukan karamah. Yalah betul gak karamah, tapi bukan itu cita-cita ulama. Sebab terbang kat langit tuan-tuan semua, syaitan pun boleh terbang. Boleh buat terbang kat langit. Superman pun boleh terbang. Tak ada ke tidak tak tahulah Superman. Tapi maknanya terbang tu benda biasa bagi ulama. Mereka tak minta karamah seperti itu. Yang mereka minta karamah ialah istiqamah. Boleh beramal ibadat tetap dalam agama. Okey, insya-Allah. Kemudian sembahyang sunat yang seterusnya, sembahyang sunat tasbih. Ini banyak orang buat ni, sembahyang sunat tasbih ni bagus. Sekurang-kurangnya kita buat setahun sekali. Kalau lebih bagus lagi kita buat tiap-tiap bulan sekali. Kalau lebih bagus lagi kita buat tiap-tiap minggu sekali. Dan yang paling bagus sekali kita buat tiap-tiap hari. Itu paling baguslah. Adakah orang buat tasbih tiap-tiap hari Ustaz? Ada. Sekarang ni pun ada. Ada orang yang buat sembahyang tasbih, dia sembahyangnya setiap hari. Tak lama ke? Dia kalau selalu buat sekejap aja tuan-tuan semua. Macam orang baca Yasin ke? Kalau dah 15 tahun tak baca Yasin, mari nak baca, tuan-tuan semua sangkut-sangkut lah. Merangkak-rangkak. Tapi tuan-tuan duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, bahkan tiap-tiap hari. Tak ada surat Yasin pun relax, perung-perung keluar kat mulut ya tuan-tuan semua. Sebab dah biasa. Sembahyang tarawih pun sembahyang tasbih pun sama. Bagi orang yang biasa buat, biasa je. Setengah jam, biasa je lah. Kan? Sembahyang setengah jam tu biasa. Tapi kita je rasa pelik, Allah, lama setengah jam. Tengok bola pun lama lagi. Kan? Tengok cerita Nestam pun lama lagi. Tapi itulah tuan-tuan semua, bagi mereka yang biasa, tak ada masalah. Perkataan tasbih itu maknanya mensucikan. Kerana sembahyang ini banyak membaca subhanallah yang bermakna maha suci Allah. Dinamakan dia sembahyang tasbih. Jadi kerana dia banyak baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kerana banyak baca benda itu tadi, dia dinamakan sembahyang tasbih. Dari itu, sembahyang ini termasuk dalam golongan sembahyang sunat mutlak. Tetapi fadilatnya besar, sangat baik dikerjakan tiap-tiap hari sekali. Kalau tidak, seminggu sekali. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Kalau tidak, sebulan sekali. Kalau tak boleh, sebulan sekali. Kalau tidak, setahun sekali. Kalau tak boleh, setahun sekali lah tuan-tuan semua. Kan? Dan sekurang-kurangnya, seumur hidup sekali. Sekali seumur hidup. Kalau seumur hidup tak ada sekali habuk, tak ada lah kata masuk neraka. Benda sembahyang sunat. Tapi rugi sangatlah. Eloknya tuan-tuan semua buat sebulan sekali. Ataupun seminggu sekali. Hari-hari tu mungkin kita sibuk atau sebagainya. Sebulan sekali. Ataupun tiap-tiap minggu. Malam Jumaat, buat. Tapi itulah. Kadang-kadang sibuk kita kan. Kalau boleh, buatlah. Kalau tak boleh, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita buatlah seumur hidup sekali, sekurang-kurangnya. Kalau saya di kampung dulu, di masjid-masjid, dia orang buat sembahyang tasbih ni malam raya. Malam raya Aidilfitri, malam tadi kan tarawih. Malam ni malam raya. Jadi datang ke masjid. Jadi dia tunggu pengumuman tu. Jadi tunggu tu, dah umum besok raya. Okey. Besok raya tarawih tak ada dah lah. Tapi dah duduk ala-alang duduk masjid, lepas sembahyang Isyak, sembahyanglah tasbih. Lepas takbir apa semua, sembahyang tasbih. Itu yang dibuat di kampung-kampung. Di bandar pun ada malam raya sembahyang tasbih. Tapi tuan-tuan semua sekarang mungkin dah berkurang sikit, sebab malam raya orang sibuk nak kacau duduk, bakar lemang, tukar lansir, tukar kapet, tukar belakang tuan-tuan semua. Nak beraya. Mesin basuh pun tukar. Tak ada kaitan dengan raya pun tukar. Baik. Iaitu sembahyang tasbih ni 4 rakaat. 1 salam. Jika dikerjakan pada siang, kalau dia buat pada siang, kita buat 4 rakaat, 1 salam. Sunat macam tu. Bukan tak boleh.
Buat dua-dua siang boleh juga. Mungkin ada kata penat lah Ustaz, 4 deret nak buat dua-dua. Tapi saya nak sembahyang siang, boleh. Cuma kalau siang, afdalnya 4, 1 salam. Kalau nak buat dua-dua pun tak ada masalah. Atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam jika dikerjakan pada malam hari. Kalau malam sunat buat dua-dua. Kalau malam nak buat 4 1 salam pun tak ada masalah. Cuma afdalnya macam tu. Kerana Nabi SAW sebut salatul lail masna masna. Sembahyang malam tu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sunat kita buat 2 kalau sembahyang malam. Kalau sembahyang siang tuan-tuan semua tak ada masalah. Afdalnya kita buat 4 deret. Tapi sekiranya terbalik, malam kita nak buat 4, siang kita nak buat 2 pun tidak ada masalah. Cuma dari sudut afdal saja. Lafaznya usalli sunnat at-tasbih 4 raka'atin atau raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat atau 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Fatihah dan surah Alhaakumut Takatsur. Ini surah cadangan saja. Tak semestinya baca Alha, nak baca apa-apa pun boleh. Cuma dicadangkan oleh pengarang kita ni surah yang pertama, rakaat pertama bacanya Alhaakumut Takatsur. Rakaat yang kedua baca Fatihah dan surah Wal Asri. Rakaat yang ketiga baca Fatihah dan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang keempat baca Al-Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad. Dalam sembahyang tasbih ini sunat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setengah kitab dia tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau baca sampai wallahu akbar pun dah memadai. Tapi kalau rasa nak tambah silakan. Tapi kalau rasa nak cepat sampai wallahu akbar pun boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih. Okey, 15 kali selepas surah sebelum rukuk. Allahu akbar, wajjahtu wajhal ladzi sampai akhir, baca Fatihah, baca surah Alhaakumut Takatsur. Habis baca surah, habis baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih ni termasuk dalam sunat hayat. Bukan sunat ab'ad, sunat hayat. Kalau kurang ke apa benda, tak sunat sujud sahwi. Tak ada masalah kurang pun. Kalau kurang di sini, cover di tempat lain. Cuma kata ulama, seeloknya bagi cukup 300. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab 1 rakaat 75. 2 rakaat 150, 4 rakaat 300. Jadi kalau kurang di situ, tambah di sinilah. Tapi tak tambah pun, jadi 200 setengah je tasbih kita. Tak ada masalah, tetap sah. Cuma kurang fadilat saja, pahala je kurang. Habis tu nak buat apa kalau kurang tasbih Ustaz? Tak ada apa-apa. Sebab dia sunat ayat je. Macam tuan-tuan baca tasbih dalam rukuk, tuan-tuan baca 2 kali je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tuan-tuan baca 2 kali je. Habis tu nak buat apa? Tak ada buat apa. Kurang pahala je lah. Tak boleh kau sujud sahwi. Tak ada sujud sahwi. Sunat ab'ad sujud sahwi. Yang kedua, kedudukan tasbih ini sama seperti tasbih semayang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa maksud sama? Sebagaimana tasbih semayang baca perlahan, tasbih ni pun baca perlahan. Tapi tak tahulah. Akhir-akhir ni orang semayang tasbih, kuat pula tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Makruh. Sebagaimana menguatkan tasbih dalam sujud dan rukuk. Nak ajar Ustaz? Ajar sebelum semayang. Habis saya baca surah, tuan-tuan baca 15. Rukuk, baca tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lepas tu 10. Ajar tu. Jadi baca perlahan je lah. Jadi kalau baca kuat, batal ke semayang? Tak batal, cuma makruh. Sebab apa? Sebab kita menguatkan benda yang tak disunatkan baca kuat, jadi makruh. Kan?
Surah siang hari tuan-tuan baca kuat, makruh. Tuan-tuan sembahyang zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sembahyang zuhur, makruh. Dia ada tempat-tempat dia boleh kita baca kuat. Ada tempat-tempat kita tak disunatkan baca kuat. Jadi itulah, kalau boleh cuba baikilah. Ada setengah-setengah tempat tu buat sembahyang tarawih, bacanya dia buat berjemaah. Alhamdulillah menghidupkan sembahyang tasbih. Baguslah kan? Tapi kalau boleh jangan baca tasbih tu kuat sebab makruh. Kalau nak ajar pun cukup ajar. Baca pertama sekali je kuat sudahlah. Contoh kita baca surah habis, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai habis surah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, sekali. Maknanya jemaah tahu, baca tasbih. Okey. Tu baca masing-masing lah. Macam tu cara dia. Jadi agama kita ni tuan-tuan semua dia datang dengan pakej siap dah. Jadi kita buatlah mengikut dia. Jadi kalau orang tanya tak boleh ke? Ya, kalau nak mengajar pun ajar tu yang mula-mula tu sudahlah. Jangan sampai habis berlagu dalam rukuk pun subhanallah alhamdulillah. Sebagaimana tasbih rukuk kita tak baca kuat, begitu jugalah dengan tasbih ni pun kita baca perlahan. Cuma bukanlah sampai haram, dah makruh saja. Batal ke sembahyang? Dah makruh. Sebab tuan-tuan semua tempat yang tak disuruh kuat. Macam makmum. Makmum tak boleh baca kuat, dia makruh. Yang boleh baca kuatnya imam dan mubaligh jika diperlukan. Mubaligh ni apa? Hak di Mekah tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu nama dia mubaligh. Jadi dua orang ni boleh baca kuat. Itu pun mubaligh kalau diperlukan. Saya ingat di Mekah tak perlu pun mubaligh. Sebab mikrofon dia dah kuat. Tetapi kenapa Mekah dengan Madinah ada mubaligh sampai sekarang? Mengekalkan tradisi saja. Sebab dahulu tuan-tuan semua di Mekah masjidnya besar. Mikrofon tak ada. Berlapis-lapis sampai luar. Sampai banyak. Bukan luar, sampai banyak lah. Jadi macam mana suara tu imam nak sampai ke belakang? Mikrofon tak ada. Sebab itu 2-3 saf seorang mubaligh. 2-3 saf seorang mubaligh. Bukan seorang, banyak mubaligh. 2-3 saf seorang, 2-3 saf seorang. Menyampaikan suara ke belakang. Jadi sekarang mikrofon berdahir habis sampai kota bunyi. Kan? Jadi tuan-tuan semua tak perlu pun mubaligh. Kalau ikut mazhab Syafi'i, mubaligh itu ada termasuk dalam makruh. Tapi mungkin mazhab dia boleh dan mengekalkan tradisi sajalah. Masjid-masjid di sekitar Mekah luarnya tak ada dah mubaligh pasal dah pakai mikrofon. Itu asal mubaligh. Jadi tuan-tuan semua macam tu. Jadi bagaimana bilangan tasbihnya? 15 kali selepas surah sebelum rukuk. 15. 10 kali dalam rukuk. Jadi 15 lepas surah, 10 kali dalam rukuk, lepas tasbih rukuk. 10 kali dalam i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Baca subhanallah alhamdulillah 10 kali. 10 kali dalam sujud yang pertama. Lepas tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 10 kali duduk antara dua sujud. Allahu akbar, rabbighfirli, habis subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 10 kali. 10 kali dalam sujud yang kedua, sujud sekali lagi, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, lepas tu baca tasbih 10 kali. 10 kali dalam duduk istirahah dalam tasyahud sebelum membaca tahiyat pada rakaat yang ada tasyahud. Jadi sebelum bangkit ke rakaat kedua, dia nama dia tu duduk istirahah. Duduk berehat sekejap, nama dia istirahah. Jadi duduk tu bacanya 10. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi cukup 75 satu rakaat. Kalau itu rakaat terakhir, baca tasbih dulu. Baca tasyahud dulu. At-tahiyatul mubarakatus salah habis tahiyat, baru baca yang
tasbih tadi. Sebab baca yang asli dulu, baru yang tasbih ni. Yang asal dulu baca. Tasyahud asal dulu, baru lepas tu tasbih. Subhana rabbiyal a'la asal, lepas tu baru tasbih. Jadi kalau terbalik pun tak apa, tapi dari segi tertib dia, susunan dia, dahulukan yang asli dulu, yang asal. Baru hak tambahan ni tasbih. Ini satu kaifiat, cara yang pertama. Ada dua cara, satu lagi, dia punya Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, tasbih 15. Lepas habis Fatihah dan surah, 10. Jadi 10 yang di sini ni, yang ambil duduk istirahat. Ambil letak kat situ. Jadi kalau buat macam ni, masa duduk istirahat, tak ada tasbih. Bangkit lepas sujud kedua, Allah, terus bangkit ke rakaat yang seterusnya. Dia macam tu. Dua kaifiat. Kaifiat Sayyidina Ibn Abbas, Nabi ajar kepada Sayyidina Ibn Abbas, dan satu lagi kaifiat yang diajar oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Dua kaifiat ni ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Tapi dalam kitab ni dia sebut satu je, saya baca tadi lah. Jadi ada dua cara. Tuan-tuan boleh buat amanah satu, tak ada masalah. Cuma kalau sembahyang berjemaah, bagi tahu dululah kat jemaah. Kita ni buat hal macam ni, supaya jemaah tahu. Kan lintang pukam pula, jemaah pakai kaifiat pertama. Makmum apa benda imam pula pakai kaifiat kedua. Lintang pukam pula sembahyang tasbih tadi. Itu cara dia. Jadi jumlah dalam tiap-tiap satu rakaat sebanyak 75 tasbih. Dan jumlah 4 rakaat sebanyak 300 tasbih. Sekiranya terlupa membaca tasbih pada satu-satu peringkat, hendaklah dibaca pada peringkat yang kemudiannya dicantumkan supaya bilangan itu genap 300. Supaya genap 300. Misal kata tadi baca 5 je. 5 lagi bawa hak selepas tu. Tak ada masalah, boleh bawa. Contoh tadi dalam rukuk terbacanya 5. Sila kira. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Sampai sini, dia ingatkan 10 dah. Baru sekali pusing baru. Kan pusing pula. Kan? Orang kira dengan jari macam tu. Subhanallah, gini. Naik ke sini, lepas tu dia undur balik sini. Jadi dia terlupa. Dia naik sini, dia ingat hak pusing yang kedua dah, 10. Rupanya baru sekali pusing. Masa tidak tu baru tengok. Sekali pusing. Baru tu 5 baru kata dia. Maka hak 5 lagi baki tadi, bawa di situ lah. Jadi yang pentingnya kata dia biar cukup 300 tasbih. InsyaAllah. Antara fadilat sembahyang tasbih ni ialah, pertama, tuan-tuan semua menjauhkan diri daripada musuh. Musuh jauh daripada kita. Dia tengok pun tak berani nak buat apa. Yang kedua, murah rezeki. Sebab antara fadilat sembahyang tasbih ni, Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Itu murah rezeki. Yang ketiga, tuan-tuan semua sihat tubuh badan. Antara fadilat sembahyang tasbih ni, insyaAllah Allah Ta'ala bagi kesihatan tubuh badan dia. Tapi tuan-tuan janganlah buat sembahyang tasbih itu pasal benda tu. Sama juga dengan tahajud. Antara kelebihan fadilat tahajud, selain pahala, muka orang yang rajin bertahajud berseri-seri, bercahaya-cahaya. Tapi janganlah sembahyang tahajud pasal nak muka berseri-seri. Baru sembahyang satu malam, bangkit tengok cermin dah tengok. Tak mahu tu semua. Kan? Apa kerja pula lah sembahyang nak ke apa benda berseri-seri, nak ke berseri-seri, tuan-tuan semua. Pergi belilah produk-produk kecantikan apa semua. Sapu kat muka tu, insya-Allah berserilah. Memanglah ada fadilat tahajud tu berseri, tapi janganlah buat tu kerana nak berseri-seri. Baru 2 malam buat, tuan-tuan semua dah belek sana, belek sini. Kan? Ada setengah orang siap ambil gambar tu lah. Sebelum tahajud. Lepas 5 hari tahajud, tengok ada perubahan. Upload kat Facebook. Tengok perubahan saya setelah sembahyang tahajud 5 hari. Masya Allah. Ingat produk kesihatan, kecantikan ke apa? Azan dulu insyaAllah. Wallahualam. Kita sampai ni lah. Lepas ni kita nak jawab soalan sikit.
Saya ambil masa sikit tuan-tuan semua dalam 5 minit untuk jawab beberapa soalan daripada jemaah. Jadi yang pertama, soalan datang sebelum maghrib tadi lagi. Pada khutbah kedua solat Jumaat, khatib akan membaca doa. Apakah pilihan terbaik? Sama ada mengangkat tangan mengaminkan doa atau tidak berbuat dan tidak berkata sesuatu tetapi tekun mendengar khutbah. Tuan-tuan, dalam masalah angkat tangan berdoa ketika khatib berdoa ini ada dua isu. Isu yang pertama, khatib angkat tangan ketika berdoa. Ketika khatib kata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khatib sendiri memang dilarang. Ada hadis Nabi SAW. Sahabat pernah melarang. Qabbahallahu hatainil yadaini. Sahabat Nabi tengok ada satu khatib duduk tengah khutbah, masa baca doa khatib angkat tangan gini. Lalu sahabat ni kata qabbahallah, semoga Allah Taala menghuduhkan kedua belah tangan. Kerana Nabi SAW tak pernah buat macam ni. Nabi SAW bila khutbah kalau baca doa, Nabi berdoa wa asyara bisabbabatihi, Nabi bagi isyarat dengan jari telunjuk macam ni. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, gitu je. Nabi tak angkat tangan doa. Masa doa, Nabi khutbah ketika berdoa, Nabi hanya buat isyarat macam ni. Jadi sunat masa khatib bila ke tengah dia berkhutbah, dia baca doa kedua tu, sama ada dia tak buat macam ni, dia pegang biasa, atau dia buat macam ni. Adapun angkat tangan begini, makruh. Ada setengah-setengah khatib angkat tangan. Ini dilarang. Ada hadis larangan. Itu kena faham. Khatib memang tak boleh. Makruh. Adapun makmum, khilaf ulama. Ada ulama kata sunat angkat tangan dan amin. Kerana kias kepada khutbah solat istisqa, solat minta hujan. Bila kita semayang minta hujan, Nabi SAW dalam khutbah kedua, Nabi SAW angkat tangan dan berdoa, dan juga makmum, Nabi berdoa dan juga makmum yang ada dalam masjid angkat tangan berdoa. Dalam solat istisqa ada dibuat di zaman Rasulullah SAW. Maka kata sebagian ulama, makmum boleh buat macam tu. Adapun dalam khutbah Jumaat, sahabat Nabi adakah angkat tangan atau tak ada? Tak ada hadis, tak ada riwayat. Tapi bukan bermakna tak boleh buat, tak ada hadis, tak ada riwayat, maka ulama kata boleh buat ke tak? Jadi ada yang kata boleh buat kias kepada solat istisqa. Sembahyang istisqa ni apa? Minta hujan. Hujan tak turun, Nabi berdoa, sahabat angkat tangan, hak dengar, sahabat angkat tangan, amin, amin, amin. Jadi, bila dalam khutbah Jumaat, bila khatib berdoa, kata ulama boleh juga kias pada tu, amin, amin dengan perlahan, tidak kuatlah. Sebahagian ulama kata tak disunatkan sebab tidak ada datang daripada hadis, tak ada riwayat yang menunjukkan sahabat buat macam tu. Jadi bila tak ada, tak payah buat. Jadi masalah ni termasuk dalam masalah khilafiyah. Benda khilaf. Jadi siapa yang angkat tangan pun tak ada masalah. Siapa yang tak nak angkat tangan pun tak ada masalah. Ini kesemua ni ada dalam mazhab Syafi'i juga. Dua-dua ni pandangan ni ada dalam mazhab Syafi'i. Dan bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab 4. Sebahagian ulama dalam mazhab 4 kata boleh. Sebahagian kata tak disunatkan. Sebab apa? Sebab tak ada datang warid, tak ada nas yang menyebutkan kata sahabat buat angkat tangan begitu. Jadi ala kulli hal dia termasuk dalam masalah khilafiyah. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan sendirilah. Kalau tuan-tuan nak angkat, selesa angkat. Saya sendiri pun begitu, kadang-kadang angkat, kadang-kadang tak. Hari rajin angkat, hari tak rajin tak angkat, gitulah. Benda khilafiyah. Jadi boleh buat mana satu, tak ada masalah. Okey. Cuma khatib memang ada larangan. Jadi siapa yang dikhatib ingat, jangan masa Allah maghfirli tu tungkap pegang tangan sebelah dia gini. Tak boleh. Kalau nak juga begitu saja. Ataupun tak ada buat langsung. Selesai itu tuan-tuan semua. Yang kedua, mana tadi?
Salam Ustaz, maaf mengganggu. Solat sunat tahajud hanya boleh didirikan dengan syarat kena tidur terlebih dahulu. Bagaimanakah dengan orang yang ada masalah yang tak boleh tidur, insomnia? Mohon pencerahan Ustaz. Jadi tuan-tuan semua, bila ada sakit, tuan-tuan semua, maka adalah benda yang kita tak boleh nak buat. Bukan semayang saja. Ini ada penyakit tak boleh tidur malam. Kalau ada sakit, tak boleh puasa. Gastrik, tak boleh puasa. Itu tuan-tuan semua, memang gitu. Ibadat ni satu anugerah Allah. Orang yang miskin, tak boleh beribadat, bersedekah. Jadi bukan semua orang boleh buat ibadat. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh buat ibadat, Allah Ta'ala bagi anugerah boleh buat ibadat, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan semua, kalau kita sakit, tak boleh tidur malam, sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan kita dengan pahala yang lain pula. Sebagaimana orang yang miskin, dia tak boleh beribadat, bersedekah, dia tak ada duit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti dia dengan pahala yang lain pula. Lepas tu datang orang miskin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahaba ahlud dusur bil ujur ya Rasulullah. Orang kaya-kaya ni banyak pahala ya Rasulullah. Dia bersedekah, kami tak boleh nak sedekah. Dia semayang, kami semayang, sama juga. Tapi bila dia sedekah, kami tak boleh nak bersedekah ya Rasulullah. Ajarkan satu amalan kat kami ya Rasulullah, yang boleh kami lumbur mereka, challenge mereka. Kata Rasulullah, kau baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali lepas semayang. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Kawan ni, puak-puak miskin ni, baca perlahan-lahan. Tak bagi orang kaya dengar. Lama-lama orang kaya pun dengar juga. Orang kaya pun baca juga. Adu pula kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan Allah Taala. Allah Taala beri kepada siapa yang dia nak. Siapa boleh itu. Jadi dia tak boleh, tak adalah tahajud tu, itu syaratnya. Bukan kata tahajud saja, benda lain pun begitu. Kan? Nak sedekah tak ada. Jadi gitulah. Akhirnya tak tahu, itulah ceritanya. Ada hadis Nabi SAW. Lalu Nabi tutup dengan ayat penamatnya, Zalika fadlullah. Itulah kelebihan Allah Ta'ala. Yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala bagi siapa yang dia nak. Tuan-tuan boleh mari ke masjid ni. Ramai orang tak boleh mari. Itu semua anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau dengan niatnya ikhlas dan jujur, mudah Allah Ta'ala ganti dengan yang lain lah. Kemudian ada satu, ini dua soalan agak panjang, saya jawab ringkaslah. Ketika solat berjemaah, berapa lama seorang makmum boleh bersujud lewat daripada imam dalam sujud yang terakhir? Betul ke jika makmum sujud lama sehingga imam selesai membaca selawat Nabi, maka solatnya akan terbatal? Tak. Tuan-tuan boleh sujud lama, cuma tak afdal. Bila tu imam dah bangkit, bagi salam, tuan-tuan bagi salam lah. Cuma kalau nak sujud lama, tu imam balik makan nasi kat rumah pun, tuan-tuan boleh sujud. Imam dah makan nasi kat rumah, tu duduk sujud lagi ke sini. Tak batal semayang. Pasal apa tak batal? Sebab belum lewat daripada tu imam dengan dua rukun fi'li. Dia batalnya kalau kita lambat daripada tu imam dengan dua rukun fi'li. Dua rukun perbuatan. Sekarang sujud. Kan? Kemudian tu imam bangkit duduk antara dua sujud. Satu rukun. Tu imam bagi salam. Satu rukun je lah habis. Satu rukun fi'li. Salam bukan rukun fi'li. Qauli satu je. Tu imam balik. Dia duduk sujud lagi. Tak batal. Cuma orang panggil tak ada kerja lah. Buat apa duduk kalau kita nak semayang berjemaah, tuan-tuan semua, ikut sistem yang imam lah. Imam bagi salam lah. Itu semayang berjemaah. Kalau kita nak semayang panjang, semayang rumah nantilah. Apa semayang satu, semayang jemaah satu je ke? Banyak lagi semayang sunat. Tuan-tuan semua. Jadi jangan kita ingat ataupun kita letakkan semayang ni semayang sunat saja. Itu salah lah. Tak boleh saya nak semayang fardu dia panjang. Semayang fardu bila berjemaah ikut imam. Imam pun ada sistem dia. Bila ada makmum belakang baca pendek-pendek. Nak baca panjang semayang rumah kan. Bacalah Baqarah seorang pun tak apa. Ini tuan-tuan semua semayang jadi imam Baqarah berdaya. Di rumah inna a'tayna. Bini tanya, bang, inna a'tayna tak ada jemaah. Tak ada jemaah. Di masjid ada jemaah. Terbalik. Dia ada jemaah pendeknya. Tak ada jemaah panjang.
Tapi dari segi batal tak batal lah, cuma tak afdal. Jangan buat macam itulah. Yang kedua, sebelum memberi salam dalam solat berjemaah, makmum membaca pelbagai doa. Kerana waktu itu mustajab doa, sedangkan imam dah lama bagi salam. Sama juga situasi. Boleh nak panjangkan doa. Sujud tadi lagi awal. Ini lewat tak jauh sangat perbezaan dengan imam. Mana duduk baca doa. Cuma imam dah bagi salam. Dia baca lagi doa-doa. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Panjang dia baca doa. Imam dah bagi salam. Wirid-wirid. Imam dah minum cendol kat sini. Dia tak habis lagi. Dia tak habis lagi. Dia baca lagi. Allahumma fili. Dari segi batal, tak batal. Cuma tidak afdal. Sebab kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Untuk sesungguhnya imam tu dijadikan imam itu untuk kamu ikut dia. Kalau dia bagi salam, bagilah salam. Dari segi batal, tak batal. Kalau batal tu lewat daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Itu baru batal. Dan soalan terakhir, kaifiat sembahyang berjemaah yang kedua. Yang kedua ni macam ni tuan-tuan semua. Yang tadi yang pertama tu saya sebut tadi dalam kitab, yang kedua macam ni. Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, sebelum baca apa-apa, tasbih dulu 15. Lepas tu bacalah apa benda wajah tu, wajah alladhi apa semua tu, baca Fatihah, baca surah. Habis baca surah, tasbih 10. Lepas tu rukuk. Tasbih 10. 20 campur 15, 35. I'tidal, tasbih 10, 45. Sujud, tasbih 10, 55. Doa antara 2 sujud, tasbih 10, 65. Sujud sekali lagi, tasbih 10, 75. Cukup dah. Maka sebelum bangkit tu ada duduk istirahat. Kaifiat yang pertama, baca 10 di situ. Hak 10 di sini kita dah bawa naik ke atas dah. Jadi lepas sujud kedua, tak adalah tasbih lagi, terus naik rakaat yang kedua. Itu kaifiat yang kedua. Kaifiat yang pertama, Allahu Akbar, wajah tu wajah alladhi dulu. Baca Fatihah, baca surah. Habis baca surah, tasbih 15 kali. Habis tasbih 15 kali, rukuk. Tasbih 10, 25 situ. I'tidal, tasbih 10, 35. Lepas tu sujud. Tasbih 10, 45. Duduk antara 2 sujud, tasbih 10, 55. Sujud sekali lagi, tasbih 10, 65. Tak cukup lagi. Maka duduk istirahat sebelum bangun tu duduk. Jadi duduk tu dulu, baca pula 10. Jadi 75. Satu rakaat. Kebanyakan ulama, kebanyakan orang dia pilih cara yang yang kedua. Sebab kadang-kadang bila duk tengah baca, duk tengah istirahat tu baca tasbih subhanallah, dia terlupa. Ni istirahat ke tahiyat akhir ni? Dia di kelang kabut situ. Kan, kali-kali baca tu terlupa. Jadi kalau ambil kaifiat kedua tu, dah situ dah tak baca, dah tu masuk ke rakaat seterusnya. Itu dia senang sikit. Ala kulli hal tuan-tuan semua boleh pilih lah hak mana satu. Wallahu a'lam lah. Yang penting buat hak mana satu pun tak ada masalah, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu, insya-Allah jumpa bulan depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.